Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan hadhihi as-sanah walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam siri mempelajari satu ilmu yang dinamakan Al-Lahan. Dan kita pada kali ini masuk pada siri yang ke-12. Siri yang ke-12, dan kita merujuk kepada kertas kerja rujukan asas kita. Bermula pada kali ini di muka surat 6 daripada awal muka surat, pecahan F. Betul ya? Baik. Kita masih lagi, kalau kita perhatikan urutan daripada muka surat 5 dalam perbincangan pendetailan apa yang dikatakan sebagai al-lahnul jali atau al-lahnul wadih, ya, lahan jali. Dan cuba kita lihat pecahan F ini. Dia katakan wa huwa ya'ti min mukhalafati qawaidil lughatil arabiyyati. Lahan jali ni dia kata mendatangkan, iaitu mendatangkan bacaan, maknanya membaca, ya, yang bersalahan min mukhalafah. Kita belajar tauhid ada sifat mukhalafah, ya, yang bersalahan qawaidil lughatil arabiyyati, bersalahan dengan kaedah. Qawaid, kaedah, tata cara, methodology, ya, disiplin. Kaedah al-lughatil arabiyyati, kaedah bahasa Arab. Bahasa Arab ni banyak kaedah dia, ya, nahwunya, sarafnya, mantiknya, balaghahnya, macam-macam lah, ya. Anak murid anak baru-baru ni lepas pada hafiz Quran di satu ma'had yang anak pun terlibat mengajar tajwid dulu untuk pelajar-pelajar tahfiz. Lepas pada itu pergi ke Negeri Sembilan 3 tahun untuk belajar bahasa Arab, pondok. Lepas tu pergi ke Mekah 2 tahun. Lepas tu pergi Aceh 2 tahun. Balik ni dah jadi ustaz lah. Nasib baik dia kenal anak lagi. Tak kenal anak tank dia. Ini ustaz anak dia kata, nasib baik. Tahu tak apa, kita orang sekarang. Alhamdulillah, syukurlah kita tak ramai tapi ada yang pencapaiannya begitu, ya. Nak ceritanya bukan nak cerita itu, nak cerita dia juga belajar bahasa Arab sampai 3 tahun. 3 tahun pondok tak sama macam 3 tahun varsity tau. Varsity ni cuti banyak.
namanya punti. Jadi nak ceritanya orang yang dia baca Quran ni bersalahan, menyalahi kaedah bahasa Arab. Macam mana? Dia datangkan contoh. Kaibdali harfin biharfin. Seperti, ka tu makna seperti. Contoh, umpama. Seperti apa? Ibdal, menukarkan. Harfin biharfin, menukar satu huruf dengan huruf yang lain. Satu orang dia belajar, dia baca Quran, patutnya huruf tu huruf A, dia baca huruf B. Contoh. Tak kira siapa lah tu. Baca patut ihdinas sirah, baca Syatibi lah. Tiba-tiba dia baca ihdinas sirah, jadi C. Tukar huruf. Alham, dia baca alham. Alkham, tak boleh. Itu tukar huruf dengan huruf yang lain. Waladha, dia baca waladha. Jenis-jenis baca yang macam ni bertukar huruf. An'amta, dia baca an'amta. Contoh. Itu semua tukar huruf. Lahan jadi tak sah bacaan. Kalau bacaan rukun qauli, tak sah sembahyang. Itu yang semalam separuh hari saya dengan Muslimat Masjid Al-Mu'minun Subang Jaya bagi kursus sempurna kesempurnaan solat untuk Muslimat. Ceritakan tentang rukun qauli ni. Lepas dia ceramah tu, Q ambil nombor telefon nak panggil tempat dia. Banyak lagi rupanya kami tak tahu Ustaz. Tapi Ustaz dah lembek lah 3 slot. Dia boleh pagi sampai petang. Suara pun boleh tahan juga, makin sedap. Bukan macam rock. Ana cukup marah betul bila Ustaz dikaitkan dengan rock. Ustaz rock lah, Ustaz Bollywood lah. Mana boleh? Tak erti bahasa. Satu gelaran yang baik dikaitkan dengan aktiviti tak baik. Ustaz aiskrim, Ustaz direct selling, Ustaz insurans. Mana boleh? Buang Ustaz tu. Rock lah. Nak menyanyi, Ustaz bukan penyanyi. Wallahu'alam. Cerita ni, cerita apa ni Datuk? Cerita tukar huruf yang tadi dia punya aksesori. Nak ceritanya, bila bertukar huruf, kita bagi rukun qauli, baru nampak betapa pentingnya bila baca takbir, bila baca Fatihah, tasyahud, salawat, salam, baru nampak. Ramai jugalah yang ambil kita punya VCD tu. Nak buat tempah pun menunggu tu. Tak satu set, baru dia rasa penting. Kami dulu buat juga Ustaz, tapi tak macam ini dia kata. Walaupun didatangkan LCD, skrin besar. Ceramah sekarang pakai skrin besar. Anak kata, anak bukan tak ada, anak ada. Anak tak nak bawa. Nanti kerana anak bawa laptop, nanti orang tengok wayang. Anak tak, orang tengok anak. Ambil berkat tengok muka guru, bukan tengok skrin. Taklah salah dah tu. Yang itu anak kata sahabat anak buat. Anak punya kuliah, mesti tengok muka anak. Mesti tengok tulisan anak. Bukan tengok slide semata-mata. Tak, dia nak kena ada yang mempertahankan tradisi ini, tradisi ilmu. Daripada bawa laptop kat depan, mesti mempertahankan juga kitab di depan. Bukan tak ikut perkembangan, kita ikut di rumah, di tempat kerja. Sekian dimaklumkan. Jadi ceritanya bertukar huruf ni, bila kita baca rukun-rukun qauli dalam semayang, tiba-tiba tukar huruf, batal. Sedar tak semayang kita ni? Selepas pada rukun qalbi yang awal dan akhir, niat dan tertib, pengapitnya tu adalah rukun qauli, takbiratul ihram dan salam. Tak betul takbiratul ihram, batal daripada awal semayang.
Tak betul salam pertama, batal di saat akhir. Jadi pentinglah bacaan-bacaan ni. Lebih penting kalau ditengok daripada perbuatan. Fi'li. Au harakatin bi harakatin. Dia bagi contoh lain. Au ni makna atau. Orang putih kata oh. Dia ambil pada au lah tu. Ya? Au. Orang putih kata oh. Kan lebih kurang gitu je. Ya? Atau apa? Ibdal juga, menukar satu baris dengan baris yang lain. Tukar baris pula. Ini kita bercakap di atas dasar membaca di atas tariq, riwayat, qiraah yang satu. Kalau kita berbincang di atas tariq, riwayat, qiraah, perbandingan dengan tariq, riwayat, qiraah yang lain, itu cerita lain. Ikhtilaf. Ada riwayat baca baris macam ni, ada riwayat baca baris macam ni. Itu perbezaan yang memang mutawatir. Tapi yang berubah baris ni maknanya baca di atas satu riwayat, tiba-tiba A baca baris macam ni, B baca lain pula. Yang tak sepatutnya lain. Sebab bukan perbezaan riwayat penekanan. Di sini membaca di atas riwayat tariq dan juga qiraah yang satu, tak boleh berubah baris kalau baris itu dah macam itu. Itu maksud dia. Fatihah an'amta alaihim, mana boleh baca an'amtu alaihim. Wal'iyazu billah, boleh jatuh kufur. An'amta alaihim, mana boleh baca an'amti alaihim. Wal'iyazu billah, sengaja boleh jatuh kufur. Saya tak belajar bahasa Arab, Ustaz. Saya dikecualikan. Banyak cantik. Awak masuk kubur yang sama juga, lalu sirat yang sama juga, neraka syurga yang sama juga. Sebab tu umur yang sama juga Allah bagi macam orang lain. Awak juga wajib belajar agama walaupun awak tak belajar bahasa Arab. Sebab tu ruang-ruang sisa usia ni wajib memberi tuntutan, wajib mempelajari ilmu agama. Jangan kata tak ada masa. Kena cari masa. Ingatkanlah anak-anak cucu kita, menantu yang tak menentu tu, supaya cari ilmu agama. Jangan tunggu last minute. Kelapa mumbang pun kata Tuan Guru Ana jatuh. Gum. Kelapa muda pun jatuh. Tak tunggu-tunggu. Ini cerita apa ni? Cerita ubah baris. Jangan pula dia kata dia ubah baris kerana dia tak tahu bahasa Arab. Dia kata anak bukan ajar bahasa Arab. Kat sini Syekh Islam. Tetapi bila ambil Quran, Arab ada. Bila ambil Quran, fiqh ada. Tapi kalau ambil bahasa Arab, dia mengambil masa yang panjang untuk ambil Quran tadi. Sebab tu kalau tradisi ulama, dia ambil Quran dulu, lepas tu baru ambil mu'allim, belajar kitab. Ya. Jadi jangan sampai bila kita baca Quran, kita menukarkan baris dengan baris yang lain. Tak boleh. Walaupun tak berubah makna, alhamdulillah, kita tukar alhamdulillah, tak ubah makna. Tapi tak boleh. Ini bukan masalah berubah atau tak berubah makna, tapi masalah benda ni benda yang tauqifi, benda penentuan wahyu ilahi, bahawa kalau baca disiplinnya macam ni, wajib baca mengikut disiplin itu. Itu maksudnya. Jangan tukar baris. Itu mengakhiri definisi rentetan dari muka surat 5, apa yang dimaksudkan sebagai lahan yang jali. Dia bagi 6 pecahan. Kemudian kita teruskan dengan subtopik yang lain, pecahan tajuk yang lain. Dia kata situ, yang ada titik tu dot hitam tu, besar tu, anwa'ul lahnil jaliyyi. Anwa'ul lahnil jaliyyi. Anwa', maknanya jenis-jenis.
Nau' itu satu jenis, anwa' banyak jenis. Maknanya banyak lah. Dia jadi plural dekat situ. Maknanya bukan sikit, maknanya banyak. Bila banyak, kenalah lama ambil masa untuk belajar, faham dan menghayati jenis-jenis kesalahan yang nyata. Dia bagi nota kaki nombor 12 tu merujuk kepada kitab Taisir Ilmi Tajwid muka surat 14. Kitab Taisir Ilmi Tajwid ni setengah inci tebal dia. Kitab Arab, ya, kulit tebal ada dalam ni. Jadi jenis-jenis lahan ataupun kesalahan yang nyata, yang terang, yang jelas. Cuba kita tengok pecahan I sebagai pecahan kecil utama. Dia kata apa? Wa huwa al-khata'u az-zahir alladhi yakhillu bi hurufil kalimati ay mabnaha. Dia kata iaitu kesalahan yang jelas al-zahir. Zahir ni orang Melayu pun pakai istilah dia. Kesalahan yang jelas, yang nyata, yang terang, alladhi yakhillu, yang merosakkan, bi, dengan apa yang dirosakkan. Dalam kurungan dia kata hurufil kalimati, yang merosakkan huruf-huruf dalam perkataan. Himpunan huruf yang sedikit membentuk suku kata, silibel. Himpunan huruf yang banyak membentuk beberapa suku kata, akhirnya membentuk satu perkataan. Dalam satu perkataan ada beberapa huruf dan beberapa suku kata. Rosak huruf dalam suku kata dalam perkataan, itu dia. Dan beberapa perkataan pula akan membentuk ayat. Bila rosak huruf, rosak suku kata. Bila rosak suku kata, rosak kata perkataan. Bila rosak perkataan, rosak ayat. Bila ayat rosak, ayat tak difahami. Bila tidak difahami, bukan Quran namanya. Bila baca Quran tapi bukan baca Quran, hukumnya berdosa. Dan kalau tak tahu dan tak belajar, tak mau bagi masa untuk belajar, berdosa. Jangan cakap I bukan jurusan agama, I secular, I engineering, architecture, agriculture, tak apa cerca lagi. I tak ada, I bukan lain agama. Habis, you nak masuk kubur, you nak bawa apa? Nak bawa cerca you tadi. You masuk kubur, you bawa agama. Sebab itu semua orang atas tiket apa pun, agama junjung tinggi. Mesti kena bagi masa untuk agama. Ada satu datin semalam, datin Syarifah apa tak tahu, kami amat merindui Ustaz Rosli. Dia kata, Allah, sebab Ustaz Rosli mengajar di sini lama, dia kata. USG dulu. Nostalgic lah semalam. Tak apalah, bukan nak cerita rindu tu lah tu. Nak ceritanya mesti ada sentuhan tu. 10 tahun sampai khatam di sana. Sekarang tak ada mengaji, hebat orang Sabang Jaya. Dia ambil satu buku, lepas tu tak buku lah. Pandai. Lepas ni nak panggil beberapa kali lagi. Masjid pula meminang anak suara jual balik. Anak senyum tengok muka. Sekian dimaklumkan. Itu bukan aksen, bukan demand. Nak cerita manusia ni bila dah tak ada di depan mata, baru dihargai, baru nampak perbandingan. Masa ada, kadang-kadang tak berapa nak nampak. Mudah-mudahan kita terjauh daripada mengamalkan sikap demikian. Wa'ayazubillah.
Hormatlah guru selagi ada hayat di kandung badan. Dan hormat itu semakin meningkat, bukan semakin merosot, bukan semakin murung. Jadi merosakkan huruf-huruf dalam perkataan. Maknanya kalaulah perkataan tu rosak, maknanya ayat tu meaningless, tak ada makna. Sedangkan Quran dibaca penuh makna. Jadi sebab baca tak betul kerana tidak meraihkan tajwid dan fasahah, menyebabkan Al-Quran tidak difahami. Berdosa tak? Memang berdosa. Iaitu yakni mabnaha, binaan dia, pengstrukturan perkataan itu. Bila disusun perkataan-perkataan tu, patutnya perkataan ini, tapi patutnya huruf ini, tapi huruf lain masuk, menyebabkan struktur dia tidak hukum dan tidak tepat. Jadi rosak struktur dia, binaan dia. Macam bangunan jugalah. Kalau adunan dia punya fractions dia, pecahan-pecahan dia tak cukup ke macam mana ke, ketuk aja dinding tahu pasir tak cukup, pakar dia kata ni bangunan tunggulah. Pada adatnya retak, lama-lama sengit. Menara condong pisah. Pisah ke pisah? Ya. Ada sebuah kat Teluk Intan, mirip begitu. Begitu condong gitu. Bila condong orang kata seni. Orang sekarang lah dia kata seni. Seni benda dia tak kena lah tu. Yang sains tu tak kena. Ya, dimaklum kan. So sini balik. Siapa kata ajar tajwid tak boleh pergi cerita-cerita lain? Boleh pergi cerita lain. Sebab tajwid ni Quran, dia tarbiyah. Nombor 1, pecahan kecil, bahagian 1. Apa yang dikatakan merosakkan huruf dalam perkataan, yakni pengstrukturan perkataan itu, binaan perkataan itu. Pertama, dia kata di bawah perbincangan ziyadatun, permasalahan menambah. Kita tokok tambah. Patutnya begitu, kita pergi tokok tambah. Orang kita ni seolah-olah setiap yang menambah tu merupakan penambah baikan. Ada tambah yang menunjukkan penambah baikan, pengupgradean. Tapi ada tambah yang menunjukkan kerosakan. Macam kita wirid lepas semayang, bukan makna panjang berjela-jela tu betul dan baik. Kadang-kadang pendek dan tepat itu maknanya penuh. Itu dalam mendidik masyarakat. Kadang-kadang bila anak jadi imam, wirid anak panjang. Kadang-kadang anak jadi imam, wirid anak pendek. Orang yang tak pernah dengar dua-dua, dia dengar yang pendek, dia kata Ustaz Rosli tak hafal wirid. Itu yang saya cili mulut tu. Dia tak tahu bila saya lepas bagi salam, saya tengok jam dulu. Saya tengok ini gathering ni, function ni apa dia. Sekarang waktu semayang cepat ke lambat masuk. Semua saya ambil kira untuk saya suit wirid macam mana saya nak bawa. Itu profesional dalam berwirid, bukan main bantai. Ustaz dah datang pun dia letaknya tahlil lepas maghrib. Orang nak dengar tahlil, kau nak dengar ceramah, tak reti. Kita kalau ceramah kat masjid bandar lain, masjid kampung lain, surau taman lain, surau kampung lain. Ada silibus yang tertentu, muqarrar yang tertentu kita nak bawa. Kalau kita tengok masa, tengok jam. Lepas tu saya lepas main selalu saya tengok jam. Wirid apa? Dan semalam dengan wife yang berhormat Mary, sahabat saya Dr. X, Dr. X, dan satu majlis sekolah dan PIBG, tengok jam dulu. Lepas tu bawa-bawa nak motivation ke apa, tengok jam dulu. Sebab orang dah makan ni. Nak cerita dia bukan main bantai ikut suka je. Jadi ni cerita apa ni? Cerita tambah. Janganlah tuan-tuan kata Ustaz ni seimbang je, buang masa. Jangan, tuan-tuan tak kata, tak kata. Tapi terima je lah apa yang saya bagi. Kadang-kadang tu saya suka sharing benda ni.
Sebab tuan-tuan tidak berada di banyak situasi. Jadi saya kongsi supaya bila tuan-tuan nak wujudkan situasi itu, kena reti bahasa benda-benda ni. Kadang-kadang kita kurang muhasabah diri, menyebabkan kita lupa diri. Kadang-kadang kita jadi besar diri kerana kita tidak muhasabah diri. Dia apa dia? Ziyadatun, menambah. Apa dia yang dimaksudkan tambah? Dia datang ke contoh. Tengok, nak cerita penting yang ulama' bagi tahu. Ka isba'il fathati fayatawalladu minha alifan alifan mithlu isba'il fathati al-kafa min iyyaka, menjadi iyyaka. Apa dia kata? Seperti memanjangkan baris atas. Baris atas bila panjang, maknanya kita jadikan, kita tambah alif. Baris bawah kalau panjang, maknanya kita tambah ya. Baris depan kalau panjang, maknanya kita tambah waw. Maknanya dia baca mat pada tempat yang bukan mat. Memanjangkan baris atas fayatawalladu minha, yang lahir darinya. Bila dah tambah baris atas tu, panjangkan dia, lahir darinya alifan, seolah-olah huruf alif. Alifan tu makna huruf alif. Mithlu, seperti isba'il fathatil kaf, seperti memanjangkan baris atas huruf kaf, min, dari perkataan iyyaka. Ka tu pendek kan? Dia jadi iyyaka. Ini yang dah hurai bacaan tasyahud di kursus malam tu. Dia panggil tahsinus solat, kursus mencantikkan sembahyang. Contohnya, anda kata bila kita baca tasyahud, tasyahud ni jarang orang ajar tu. Tambah pula semua orang, lelaki, perempuan atau pondan, semuanya membaca dengan suara perlahan. Pondan ni sembahyang. Mak anda mengajar. Semua baca pendek, semua baca perlahan nanti. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak ada masalah. Assalamu alayka ay. Patutnya begitu. Tiba-tiba dia baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Apa ada nabi juga, Melayu je. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila dia nak mengajar, dia berhenti lama, panjang dah jadi. Macam budak baca doa. Semalam kena pula cikgu-cikgu, ustazah-ustazah tak menegur budak baca doa. Salah. Allahumma aftah alaina hikmata kawan. Hikmata kawan, dia tak ada mata kata. Syur, ada syur pula tu. Syur alaina min khazaini rahmatika ya. Nabi minta mati miskin, dia minta mati kaya. Bunyinya macam doa kan, tapi tak tahulah. Saya kata, kenapa ustaz-ustazah tak tegur budak ni baca salah? Duduk je guru kamu. Sampai kedua tu salah tu. Mati kaya, syur, ada syur pula. Mata kawan, Assalamualaikum. Mana ada alif? Ni alifan. Atau Assalamualaikum ay, sambar bacaan tu. Macam kita jaga orang putih lah, dengan izin. There is, sambar. Kita tak kata there is. Itu orang tak reti dari segi speech. There is, bukan there is. Ada ciri-ciri sambar. There are. Orang tak kata there are. Bukan nak ajar tu, bukan nak ajar bahasa Inggeris. Sebab memang saya guru bahasa Inggeris. Orang kata there is, orang tak kata there is. Begitu juga
Assalamu alayka orang tak kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Patutnya begitu. Ada ciri-ciri samar bacaan, sebutan. Itu juga Quran. Ada salah, ada salah. Tambah alif. Iyyaka, kita kata iyyaka na'budu. Budu lah. Budu tereh tambah itu. Budu tereh. Budu tu jangan panjang. Seronok orang Kelantan. Nak tunjuk orang Kelantan ni dengan Quran berdekat. Dalam Fatihah ada bahasa Kelantan. Rayaan bahasa lain mana? Oh gitu. Sebab itulah nak pandai baca Quran kena makan wudu supaya betul Fatihah. Tak makan wudu selama mana pun insya-Allah Quran tak boleh. Orang sekarang tu tak apa ya. Tak masya. Hari ni saya ada datuk. Semalam saya ada datin. Murau dengan ni. Sebab susah nak panggil orang yang gelaran awal ni nak turun. Satu lagi orang yang gelaran hujung, JKR, PKR. Susah juga nak turun bila dah ada gelaran tu. Dia gelaran awal pun susah nak turun. Gelaran hujung pun susah nak turun. Kadang-kadang elok tak ada gelaran apa. Tapi yang bukan datuk lah. Datuk ini memang boleh pakai. Dua orang tu ya. Ada memang nostalgia dengan datuk ni banyak sangat semenjak kita punya mission maqam dulu ni. Ya, kita dah selamat ya. Saja nak bagi tahu. Wahai pendengar-pendengar sekalian, penonton-penonton, 88 kalau turun ke Terengganu, janganlah ingat pokok lekor losong aja. Taman Tamadun Islam dan Masjid Kristal aja. Sedarilah di Kampung Banggul Air Lilin, dia ya, Kampung Batu 6, Tuk Jiring, adanya maqam Tuan Guru Al-Quran kita, Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Maksum Fergau. Kita dah selamat menyempurnakannya pada hari Sabtu lalu, sempena bulan Rejab, waktu zuhur. Siap dengan tahlil apa semua. Jadi kalau turun ke Kuala Terengganu, jom ke kubur Tok Guru sebagai satu ziarah sunnah. InsyaAllah. Baik, ini cerita Iyaka tadi. Iyaka jadi Iyaka. Itu satu kesalahan. Ditambah lagi, ada ataf situ, ada penyambung wa. Wa kaziyadati hurufi fa'in. Wa kaziyadati hurufi fa'in. Wala fi qawlihi wattaqullaha. Itu asal dia jadi wattaqullaha. Baik, dia kata lagi contoh ziyadah menambah ni ya, menambah huruf fa dan juga huruf lam alif pada firman-Nya Allah Ta'ala yang tambah fa ni. Contohnya ayat tu yang betulnya wattaqullah, tiba-tiba dia huruf fa di tengah tu. Wattaqullah, tambah huruf. Tambah huruf. Ataupun tambah huruf lam alif yang sepatutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu patutnya. Tiba-tiba dia tambah huruf lam. Langit dengan bumi jauh punya beza. Daripada makna ya jadi makna tidak. Dia tukar jadi wallahu la yuhibbul muhsinin wal a'yazu billah. Jadi berubah habis. Mengubahkan pula apa ni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mempunyai sifat ihsan. Ya.
Baik. Itu di antara kesalahan-kesalahan lahan jali. Ya, tambah huruf fa, tambah huruf lam alif. Ini semua kesalahan. Ya. Dan dia lanjutkan lagi di sini. Wa hamzatin fi qawlihi iyyaka na'budu. Dan dia kata contoh kesalahan lagi, dia tambah huruf hamzah. Hamzatin sini dengan ha, huruf hamzah. Kalau nama orang ha, hamzah. Ini ha, huruf hamzah. Dia tambah huruf hamzah. Hamzah apa? Hamzah qata. Bukan hamzah wasal. Sebab kalau hamzah wasal mati, macam tak ada apa-apa. Tapi kalau hamzah qata mati, memang kesan jelas satu huruf ditambah. Kalau hamzah wasal katalah kita kata Bismillahirrahmanirrahim, milham. Mil ada hamzah wasal, seolah-olah macam tak ada, sebab dia tak ada kesan sebutan. Tapi kalau hamzah qata, dia ada kesan. Ya. Baik, dia kata dan menambah huruf hamzah pada firman-Nya Allah Ta'ala, sebetulnya iyyaka na'budu. Tapi bila dia tambah hamzah qata, selepas hamzah qata asal yang mari bawah, dia jadi iyyaka na'budu. Jadi i, nampak tak dua hamzah situ. Sebab itulah bila kita nak membaca syaddah sabdu pada huruf ya, yang sifatnya yang seharusnya ada tamkin, kita tetapkan sebutan ya yang bersabdu. Tapi bila kita hentak ya tu, dia akan terbit huruf hamzah. Sepatutnya kita layangkan saja, kita henjut dengan henjutan yang ringan ya yang bersabdu. Iya, patutnya begitu. Iya. Tapi bila kita hentak suara, dia jadi iya. Kononnya dia nak jelaskan sabdu, sebenarnya bukan. Dia telah menambah pula satu huruf lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi macam nak betul-betul baca, tapi memang tak betul. Yang dituntut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana kalau tak ada sabdu terus haram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan matahari yang kami sembah dan akan matahari yang kami mohon pertolongan. Tu kalau tak ada sabdu. Wal'iyazubillah. Jadi kalau tekan betul, tekan kuat-kuat pun salah, tambah hamzah qata. Kalau longgar, berubah makna, menjatuhkan haram. Boleh jatuh kufur kalau dengan sengaja. Dan kalau tak belajar dan tak bertanya dan tak mau berubah. Jadi jangan sampai kita baca iya, sebenarnya iya. Allah. Siapa kata ulama tak jalankan tugas dia untuk mendidik masyarakat, nak memastikan balik jumpa Allah dalam kubur di alam barzakh nanti membawa bekalan yang betul. Nanti panjang dakwah-dakwah kita dengan ulama di akhirat nanti. Aku dah bagi info, kata ulama, kamu yang tak nak bagi masa cari info itu. Kamu sibuk dengan kerja dunia kamu saja, seolah-olah dengan aku ni bukan kerja. Tapi kamu akan kembali pada aku. Ya? Ingat kata Allah, aku jadikan kamu ni bukan untuk berfoya-foya, la'iban wala, bukan untuk main-main. Apakah kamu tidak sedar? Ketahui yang kamu akan dikembalikan pada aku, kata Allah. Itu yang Rasulullah SAW bila tengok sahabat ada dalam majlis yang agak ceria, gelak-gelak, Nabi kata, kalau kamu ingat apa yang akan berlaku di alam barzakh nanti, siksaan Allah kepada mereka yang derhaka, kamu tak ada gelak-gelak macam ni atas dunia.
Orang sekarang buat kerja fitnah pun boleh gelap-gelap lagi. Baling batu boleh sembunyi tangan lagi orang sekarang. Dia tak tahu doa orang yang difitnah, yang dia zalimi itu, Allah akan bagi cash. Wal'ayazubillah. Ya, di mana orang tak ingat Tuhan tu ada. Tak ingat balasan Allah itu pasti. Hingga buat kerja tak fikir apa pun. Manusia dengan gelagat masing-masing. Ya. Dan tambah lagi di situ dia kata wala min fi qawlihi waladdallin, asalnya gitu. Inilah muslimin muslimat sekalian, tajwid ni benda yang teori pun ya, praktikan lebih ya. Kalau sekadar kita baca kitab dan kita tak dengar dia punya penampilan, persembahan, faham tak kita benda ni? Tak faham. Sebab ni benda tulisan dia bubuh lam dekat 3-4 betul lam tu. Macam mana nak bunyinya? Dah. Kalau kita boleh bunyi pun, kalau tak ada bahan bukti pun susah juga. Sekarang orang tak bahan bukti belakang. Tapi bahan bukti tu, bahan bukti dulu dengan bahan bukti sekarang sama lah. Apa yang nak cari bahan bukti baru pula? Tak. Kalau lam dulu, lam sekarang sama lah. Tak ada pula lam sekarang ni, kena buat lam baru. Tak perlu. Rambutan dulu, rambutan sekarang, berbulu rambutan. Durian dulu, durian sekarang, duri. Nak buat durian baru pula, supaya nak create satu durian lain, nak tunjukkan awak tu lain daripada orang. Yang dimaklumkan. Sekali lagi makluman banyak sangat. Sebab hari tu kita tak jumpa, jadi ni jamak takhir. Allahu Akbar. Tak faham pun kena faham, faham lagi bagus. Ya. Ni apa ni? Lah. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang mati. Ceritanya lah. Ya. Patutnya baca macam ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Patutnya begitu. Tapi orang yang menambah lam ni, dia pun tak kata dia bumbus ketul lam kat situ. Tapi cara you baca menggambarkan you tambah. Selalu you buat air batu campur, manisnya sekian hadnya. Tiba-tiba hari ni air batu campur you, bila air rasa, pejam mata 2 kali. Maknanya you tambah lebih gula walaupun barang harga naik harga barang. Maknanya you tambah. Walaupun you tak kata tak tambah, harga maintain Ustaz. Tapi you tambah gula ni okey you ya. Tambah gula tak boleh lagi dah. Cuma tak okey bagi orang kecil manis saja. Tambah garam tak okey bagi orang darah tinggi. Dia gitu gini. Cuma bila baca waladdallin yang kata tambah lam macam mana? Dengar baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada macam orang nak jual apa? Putu ayam je pagi-pagi atau jual sok kabur lamu. Dia nak tiru Sudais. Tapi Sudais buat lain, dia punya irama. Dia ni tidak Sudais. Atau nak bagi macam tak salah tapi salah. Macam ni. Yang tadi clear salah. Mana ada orang ustaz. Sebab itu saya kata clear salah. Nanti orang kata ustaz ni over sangat lah, dia kata. Saya cakap di Sumanjaya semalam, saya kena over supaya orang nampak. Kalau saya tak over, orang tak nampak. Tapi yang tak berapa over, orang tak berapa nampak kerana tak belajar, tapi salah. Dengar.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia muallaq, dia panggil, dia gantung lam tu. Lam jangan langsung tak sangkut pula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak sangkut pun tak boleh juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurang yang itu. Ombak tu boleh berlaku, tapi bukan ombak tsunami, lam tu. Ombak tu ombak yang sesuai namanya ombak. Tepi pantai, kalau tidak ada ombak, tidak nama pantai, waterfront. Dia kena ada lah ombak tu supaya boleh duduk tepi gigi-gigi laut tu boleh sepak-sepak air dah. Lepas tu tumbuh depan. Benar pun depan. Oh, silap lakor. Pijak istana pasir orang tak tahan. Oh, pergi depan. Nak cerita. Jadi suara kalau nak disenikan, mesti suara tu suara yang ada alunan, bagai irama dan lagu. Dia kata boleh sikit ombak macam ni. Ghairil maghdubi alaihim sikit aja. Dhallin. Tak apa. Jangan itu tak ada orang buat gitu Ustaz. Memang nak tunjuk cara. Jangan buat walaupun peratusan kecil daripada yang itu. Ini dari segi seni olahan suara. Jangan terlampau. Kadang orang kita ni nak tiru Sudais, tapi Sudais tu betul, dia tu tak betul. Sudah buat katalah dia punya peratusannya 5 untuk ombak, dia bagi bantai 8. Jadi lebih sudah daripada Sudais sendiri. Panjang tu tuan-tuan, kalau faham pun kena kata faham, tak faham pun ulang 10 kali tengok ni, kata faham juga. Tidak penat saya. Penat saya depan. Baik. Habis dah tu bahagian pertama. Kita tengok bahagian kedua. Nuqsan atau nuqsan, atau maknanya kalau yang pertama tadi menambah, yang kedua atau nuqsan. Nuqsan ni mengurangi, mengurangi, bagi kurang pula. Yang tadi bagi tambah, hak ni bagi kurang. Nak ceritanya Quran yang mutawatirah, yang tauqifi ni tak perlu ada tokok tambah dari segi kalimah, tak perlu ada tokok tambah dari segi tafsiran, tak perlu ada tokok tambah dari apa segi sekalipun. Apa yang ulama dulu buat dah cukup dari segi tafsir, dari segi tajwid dah cukup. Cuma yang tak cukup kita saja, tak cukup masa kaji. Tak payah nak tafsir semula, nak kaji semula. Yang penting applykan semula benda tu. Aplikasi. Tak payah repair-repair ayat Quran. Ya. Itu cerita ni. Kahadfi harfil maddi, seperti membuang huruf mad. Tengok. Min nahwi, dari contoh inna nahnu. Na tu panjang, dia baca inna nahnu. Patutnya ada alif. Inna, dia baca inna. Jangan main. Ini kalau baca Fatihah macam dia tahlil musim-musim arwah ni, kita dengar Fatihah macam tak ada mat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mat? Mana ada?
Nak ceramah ke nak forum ke, baca bismillah elok. Kau tak nak baca, jangan baca. Cakap Melayu je dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dah jadi macam saja pula. Kau nak baca, bismillah baca elok. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam TV pun selalu macam tu, juru acara. Assalamualaikum, saudara yang penonton, ya. Itu satu lagi juru acara perempuan ni, saya dah cukup nyampah betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Lebih kurang lagi bunyi dia tu. Bagi salam dia duduk tak boleh. Pakai tudung, dia boleh tak pakai tudung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum tak boleh. Itu tak betul luar semayang. Ini yang cerita sepanjang sebenarnya. Dalam semayang punya Assalamualaikum tak betul. Assalamualaikum astagfir. Bagi elok tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ini cerita panjang pendek. Wa kahfi hurufi ma fi qawlihi wa ma kunna munzilin. Dan seperti dia buang huruf ma pada firman Allah Ta'ala, wa ma kunna munzilin, dia buang ma, dia wa kunna saja. Dia buang satu perkataan. Ya. Wa ka'athfil kalimati la fi qawlihi wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan seperti dia membuang perkataan la pada firman Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dia buang la, dia kata wallahu yahdi, wal'iyazu billah. Berubah makna, maksud habis rosak sekali. Ya. Sepatutnya Allah ni dia tidak bagi petunjuk, dia tidak berserta dengan orang-orang zalim. Tiba-tiba kita buang la, kita kata Allah berserta, bagi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Wal'iyazu billah. Ya, ini jadi apabila kita membuang huruf, kita buang silabel suku kata, menyebabkan berlakulah lahan yang jadi. Sebab itulah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah Al-Quran ni, ya, apa yang sinonim dengan untuk pergau kita dari segi penyampaian ilmu Al-Quran ni, dia ada beberapa kriteria. Nombor satunya mengaji dengan arwah yang mat. Kita panggil arwah, kita panggil yang mat. Betul, kita panggil yang mat sebab namanya Ahmad. Kelainan yang ada pada ayah mak ni, almarhum, so ilmu Quran dia diberi secara bersanad. Dua, ilmu Quran diambil darinya secara talaqi dan musyafahah. Ini tidak ramai guru Quran aja. Tiga, bila belajar Quran daripada dia, kena mula daripada sifat, daripada nil, daripada kosong. Dia takkan bagi tengah-tengah. Dia nak ambil pada aku, ambil pada awal. Mu pandai mana pun ada baca dulu. Ambil lahjah Arab dulu. Jadi bila bercakap tentang sanad ni sebagai pengukuhan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran. Ini sebab ciri-ciri yang ada pada Muhammad. Ya, Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم. Firman Allah yang mafhumnya kama qala, kemudian kami, yakni Allah, wariskan Al-Quran. Waris, bila kata waris ni macam mana? Allah wariskan Al-Quran kepada yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Quran ni Allah bagi pada hamba-hamba dia yang terpilih saja sebagai amanah. Yang dia wariskan itulah ulama mengatakan di sinilah kriteria sanad masuk.
Sebab itu kata Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama Quran, di dalam ungkapan sanad sedunianya, dia kata apa? Al-isnadu min ad-din, walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kata Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia kata sanad ini, itu yang kita duk tekan-tekan tu, sebab dia ni rukun Quran. Sanad ni adalah sebahagian daripada minaddin, perkara agama. Sanad ni perkara agama, bukannya nak highlight, nak berbangga, tak. Sanad ni minaddin, benda-benda agama. Sekiranya tiada sanad-sanad ni, walaulah, sekiranya tak tiada, walaulah isnad, kalau tak adalah sanad ni, man syaa laqala man syaa ma syaa, maka orang akan bercakap apa yang mereka hendak. Semua orang claim betul baca Quran gini-gini, dia cakap. Jadi sanad ni sebagai alat penting. Jadi bila kita belajar Quran tak ada sanad, tak ada peneguhan yang betul daripada guru yang mursyid, yang mutqin, yang syadid, yang bersungguh-sungguh bagi partikular tentang sebutan-sebutan ini, berlaku lelahan, lebih kurang, cincai-cincai, tak kisah. Ini nak ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Untuk siri ke-12 kita sampai di sini saja dulu, hingga kita bertemu pada siri yang ke-13, sambungan kepada muka surat 6 pecahan 3 ni, rajin-rajin nak baca Quran, ya, bila kita menghampiri bulan Al-Quran Ramadan Al-Mubarak. Yang baik daripada Allah selaku firman saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamu qadimun la yumallu sama'u, tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kalamu qadimun la yumallu sama'u, tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyatin.